الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين المكشف غيب للفقراء ila siratin mustaqim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, ma'rifatullah, mengenal Allah dari sisi Allah. Allah memperkenalkan diri Allah kepada kita, menerusi Rasulullah SAW dan juga dititipkan kepada ulama warasatul anbiya. Jadi kita mendapatkan benar-benar warisan mengenal Allah itu daripada Rasulullah dan daripada al ulama warasatul anbiya, waris Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama yang mana Rasulullah SAW bersabda kurang lebih maknanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah dengan perkataan lebih kurang. Dia kata, di zaman kita ni masing-masing nanti ada pembimbing rohani, ya, untuk bawa kita kenal kepada Allah. Maka barang siapa yang tidak dia kena ketemui pemimpin ataupun raja ni tadi, maka matinya dalam keadaan mati kafir jahiliyah wa na'udzubillah. Ya, pentingnya tu Nabi ingatkan, pesan kepada Sayyidina Ali. Ada Sayyidina Ali itu pembimbing rohaninya Rasulullah SAW, para sahabat. Ya. Jadi Rasulullah tu bila dah wafat, Rasulullah ingatkan Sayyidina. Sebelum wafat Rasulullah ingatkan, cari pembimbing rohani. Jangan sampai tak jumpa pembimbing. Pembimbing rohani ni bahasa kita ni khalifah ataupun raja lah. Ya. Sekarang ni raja-raja kita, wa na'udzubillah min zalik, bukan di kawasan kita lah maknanya. Kita alhamdulillah. Tapi ingat-ingatlah, raja kita adakah raja yang khalifah, bertaraf khalifah yang dimaksud Rasulullah SAW? Apabila kamu berada di dalam satu negara atau negeri, pastikan mempunyai pemimpin ataupun pastikan memiliki raja, sultan, khalifah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dulunya raja-raja kita semuanya kenal diri, kenal Allah. Arifin Billah kan? Sultanul Arifin Billah Said Ismail di Pulau Besar. Betul? Itu sultan, raja-raja, khalifah kita dulu, sultan, raja, semuanya Arif Billah, semuanya kenal Allah. Itu maksud Rasulullah. Jangan sampai masuk ke dalam negara atau negeri yang tidak ada khalifah, pembimbing rohani ataupun yang raja yang mengurusinya. Kerana Rasulullah kata itu adalah bayang-bayang Allah. Kekuasaan Allah. Bukan dia tu Tuhan, tapi bayang-bayang Allah yang memiliki benteng, tembok untuk menyelamatkan umat. Rasulullah kata. Di negara kita ini, maknanya di sekarang ni di seluruh dunia ni, setiap negara-negara kebanyakannya Yahudi ni pandai bukan apa, pandai menipu. Jadi dia kaji hadis ni, jadi dia gunakan, dia tahu raja tu dia yang lantik pula. Jadi raja tu bukan raja yang original. Contohnya di banyak negara-negara Timur Tengah sana,
yang rajanya sebenarnya dihalau, dibunuh ataupun diganti dengan raja yang mengikut cakap orang Yahudi. Banyak. Termasuklah negara kita ni semuanya dilantik oleh British. Maknanya kita ni maknanya negara kita, raja kita, pemimpin khalifah kita dah telah ciplak lah, maknanya oleh orang Yahudi dijadikan boneka. Raja juga, sultan juga, memegang agama juga, tapi tak kuat. Sebab apa? Sebab dilantik. Banyak raja-raja pula nanti di negara-negara yang dulu ada raja. Macam Indonesia, banyak raja-raja tu dihapuskan, dijadikan presiden. Betul? Itu semua strategi Yahudi. Supaya kita masuk negara tu seolah-olah macam ada pengganti kepada sultan, raja. Padahal mereka tak ada kuasa. Dan mereka mengikuti, bukannya kalau khalifah ataupun sultan yang betul-betul arifin billah, mereka ni maknanya dia mengikuti betul Allah dan Rasul. Maknanya sistem-sistem Allah dan Rasul. Tetapi ni dia wayangkan. Ni yang berlaku jadi umat manusia sekarang ni jadi berpecah belah. Lepas tu raja yang asalnya satu, kompak ataupun bersatu. 13 negeri kita bersatu semua raja, dipecah-pecahkan sampai ada yang tak ada raja. Lepas dia tu ada raja pula, masing-masing lain pegangan dia pula. Tak sama, dia laga-lagakan supaya bercerai-berai, jadi tak kuat lagi. Kita raja 13 ni satu yang agung kan. Pun tak sepahaman juga. Dia laga-lagakan gitu. Ini yang berlaku je. Maka Yahudi dia kaji hadis ni juga, dia pakai, tapi dia macam mana nak rosakkan. Jadi kita ni tak nampak bahawasanya kita ni akan ditanyai nanti. Kita memilih pemimpin ni tadi, itu sangat besar dia punya. Boleh jadi kita mensekutukan Allah kalau kita salah memilih pemimpin atau tak rasa perlu ada pemimpin. Sebab tu kita salah memilih pemimpin pun kita kena juga. Pemimpin tu dah memang terang-terang masuk lubang biawak, menjahanamkan, ikut rentak Yahudi punya sistem. Kita pun pangkah dia juga. Dia tak betul, tak amanah pun kita dengan kita kali hancur. Walaupun amal kau berapa banyak pun baik, kau puasa hari-hari ke, engkau bayar, engkau pergi haji tiap-tiap tahun ke, engkau buat masjid banyak pun, tetap nanti kalau pemimpin yang kau pilih tu pemimpin yang masuk lubang biawak, hancurkan kau pilih juga dia tak amanah. Dia tu pula pemimpin pula dia dilantikkan daripada Yahudi pula sistem dia. Dengan kau nanti kat pada masyarakat, amalan kau tu tak dikirakan Allah, terus dia bersama-sama dengan pemimpin salah yang kau sokong tadi. Jangan ingat main-main ya. Jadi pemimpin maksud saya sekarang ni kita dah kena pandai pilih lah. Rakyat ni kena bijak lah. Ni sekarang ni Imam Mahdi dah. Maknanya Imam Mahdi lah. Kalau raja-raja yang ada sekarang ni semua dia tak original lah. Saya tak cakap salah lah. Tak original. Sebab di belakangnya tu ada yang menaikkan dia. Bukan Allah dan Rasul. Ni saya cakap terang, bukan saya cakap ni saya ni berani. Tapi saya kena cakap. Kalau tidak nanti saya bertanggungjawab. Saya kena cakap. Bukan suruh menentang, suruh berfikir dengan waras dan kita jangan sampai salah memikir. Sistem-sistem yang raja-raja, khalifah-khalifah, pemimpin-pemimpin dalam negara kita adalah raja-raja yang mengganti tu anak ke apa. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Rasulullah sendiri pun dia tak gantikan terus anak ni. Dia terus gantikan kepada Abu Bakar, Umar, Osman kan. Baru menantu dia Ali. Kemudian tu jadi kita kena ada sistem yang maknanya iaitu sistem khalifah ni utama mesti dia tu mengenal Allah, mengenal diri, mengenal arifin bil. Dia mesti ciri-ciri yang pertama dia tu arif tentang Allah. Pergi Pulau Besar tu ziarah lah, tengok apa gelaran dia tu. Sultanul Arifin Raja Arif bin Billah. Said Ismail, keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani sampai pada Rasulullah. Tu nampak. Kenapa tu?
Kenapa kita pergi ziarah tu kita tak tengok sebenarnya kita nak milih pemimpin yang macam mana? Sultan Arifin Bil lah. Kita nak kena duduk di situ. Pak cari. Kalau kita tak dapat pun sultan atau pemimpin pembimbing kita tu, ya, kita kena cari yang kecilnya. Tak apa. Jadi dia memimpin rohani kita untuk kenal kepada Allah. Rasulullah kata, kalau tak jumpa pembimbing rohani tu, Rasulullah kata, mati kita wa na'udzubillah. Seperti kafir jahiliyah. Ngerinya tadi. Ya. Hidup bila tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, hidup ni tadi adalah hidup yang penuh dengan keadaan huru-hara ataupun malapetaka, azab yang besar. Itulah nanti di pada mahsyar kita nanti akan teruklah. Sebab kita bila tak kenal pembimbing rohani kita, yang mana Rasulullah SAW ingatkan kita pentingnya tu tadi, mustahaknya untuk bagi kita kenal anak-anak, isteri kita, semua cucu kita, semua pastikan mereka ni kenal pembimbing rohaninya. Jangan sampai dia tidak ketahui, apatah lagi bila tak ketahui, apatah lagi mereka hidup dalam keadaan huru-hara tu, mana dia huru-hara tu, mana dia sentiasa merasakan ada pemilikan ataupun ada rasa akuan diri. Huru-hara lah hidup. Itu makna hidup orang tu huru-hara. Mana ada dia tenang je. Kereta besar, rumah banglo banyak. Apa nak semua ada, kaya raya bangsawan. Datuk nenek dia kaya raya, dia tenang je, tak ada huru-hara pun. Kita memandang yang di luar. Di luar memang tak huru-hara, dalam dia tu huru-hara, kacau bilau, kiamat pun dia tak rasa kiamat. Itulah bila manusia itu dia tidak kenal akan Tuhannya. Dia tidak kenal akan pemilik dirinya. Kita tak memiliki apa-apa, tapi dia yang memiliki nyawa kita. Yang Nabi Muhammad SAW pun sendiri bersabda, demi nyawaku di tangannya. Ibaratnya nyawa Rasulullah di tangan Allah. Mana kita tak ada pemilik. Kita tak memiliki hidup ataupun nyawa. Selamatlah kita. Tapi kalau kita rasa kita memiliki diri kita hidup ni, kudrat, iradat, maka tu kita boleh angkat, kita berjalan, kita melihat, kita rasa kita, itulah katanya huru-hara kiamat sebenarnya. Habis mata penglihatan kita telah dikiamatkan. Kerana tidak memandang kepada Allah terlebih dahulu, maka kiamatlah mata kita. Rosaklah penglihatan kita, maka nanti di padang mahsyar nanti akan dikalungkan di diri kita masing-masing kitab. Kitab yang original. Ya, kitab original tu kitab yang sejak kita akil balik sampai kita menemui iaitu hari, iaitu ajal. Dalam kitab tu semua ada. Bukan 5G je, 100G lah. Canggihnya dalam tu. Semua apa yang kita buat, Iqra' kitabah. Pasti, lihatlah sendiri Allah Ta'ala kata. Bacalah sendiri, tengok sendiri apa yang kau kerjakan. Dalam tu jelas, tak boleh kita nafikan. Daripada akil balik sampai, baik yang soghir, baik yang kabir. Yang halus, dalam hati kita macam mana, semua ada dalam tu. Yang kabir, yang besar ni apatah lagi, semua tertulis. Nanti kita akan kata, ya Allah, kitab apa ni ya Allah? Semua yang aku buat ni, yang kecil, yang halus dalam diri aku pun, di luar semua ada ya Allah. Tu tadi, tu kitab original. Banyak di antara kita yang tidak tadabbur kitab kita yang dalam tu, yang original. Sebab kita baca Quran yang kat luar pun kita tak tadabbur. Banyak orang kita sekarang ni. Rasulullah dah bagi tahu. Al-Quran tu akan datang pada umatku akan sekadar dikeluar di kerongkongan. Tak ditadaburkan, tak diamaliahkan, tak dipahami. Dia hanya keluarkan suara, nada. Bukan Rasulullah tak bagi, tapi Rasulullah ingatkan, Quran tu bukan situ berhentinya. Berhentinya tadabur dan amaliahkan. Terutama nanti baru dia boleh masuk pada kitab yang dalam. Kitab yang tak direndam dalam air takkan hancur, dibakar pun tak hancur kitab. Kitab diri kita yang dikatakan Iqra' kitabah, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah,
di padang mahsyar akan dilokitkan, dikalungkan kepada kita kitab tu. Baru kita tahu. Dalam kitab tu semuanya ada. Tak ada tertinggal yang besar ataupun yang kecil. Semua tertulis, semuanya jelas. Kita akan lihat sendiri, diulang tayangkan apa yang ada dalam hati, dalam diri kita dan juga yang kita buat di luar. Tak ada yang tertinggal. Maka tu sekarang ni kita kena iqra' kitabak. Bacalah sendiri kitab kita. Jangan di sana. Di sini pastikan. Kalau huru hara cepat. Huru hara kitab kita ni. Baca. Jangan kita sampai hanya sekadar membaca kitab kita. Tapi kita tak boleh nak berubahkan tadi. Kerana kitab-kitab yang selamat, kata Nabi SAW, adalah kitab-kitab yang di dalamnya penuh dengan cahaya-cahaya. Nur-nur. Yang mana di dalam kehidupannya dia telah mengenal Allah. Maka dia telah lebur dalam cahaya nur zat Allah Ta'ala dan nur Muhammad. Maka inilah kitab-kitab yang maknanya Allah serahkan dalam keadaan bahagia. Dan dia tidak akan dipertanggungjawabkan apa yang berlaku ketika dia berada di dunia. Sebab dia telah mengenal diri, mengenal Allah. Maka tahu duduknya dia tidak ada. Dia berkehidupan dalam keadaan tidak merasa memiliki. Maka Allah lah yang menyusun dalam kehidupannya. Maka penuh dengan cahaya-cahaya. Ini yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para nabi dan juga wali-wali Allah, orang arif billah yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan sangat di dunia ni lah. Maka itu kita perlu ada pembimbing rohani, sultan arif, raja orang arif yang akan membawa kita pada faham arif tentang Allah SWT. Dia bukan sekadar gelaran. Dia pun tidak memaukan gelaran. Tetapi manusia lain yang menggelarkan dia supaya kita faham bahawa ada manusia-manusia yang ketika di dunia ni diredai oleh Allah dan berada di padang mahsyar mendapat rahmat Allah. Mereka cahayanya seperti cahaya para rasul, para nabi, tapi dia bukan nabi. Mereka ini adalah orang kekasih-kekasih Allah. Cahayanya mereka sejak di dunia lagi. Mereka ini telah memfanakkan diri, meleburkan diri, hilang rasa kepemilikan keakuan dirinya dan dia rasakan semuanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir dirinya dan sekalian alam. Maka beruntunglah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri mengatakan sejak di zaman Nabi, sebelum Nabi Muhammad SAW, di zaman Nabi Isa, setelah diangkat Nabi Isa gaib, maka di waktu itu ada wali-wali Allah yang bertaraf Al-Fatrah. Al-Fatrah ni maknanya dia menyambung-nyambung warisan daripada Nabi Isa. Di mana Nabi Isa menjelaskan akan terzahir penghabisan Nabi. Itu dan penghabisan penutup para Nabi itu Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ini Al-Fatrah ni, ahli Fatrah ni, mereka ni orang-orang yang beruntung yang Allah Ta'ala maksudkan. Mereka mengenali Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi Isa diangkat, maka dialah Al-Hawariyun ataupun pengganti lagi. Penolong-penolong Nabi Isa yang nak menjelaskan bahawa Muhammad ni tadi akan terzahir. Itu tadi. Mereka ni Al-Fatrah, ahli Fatrah. Mereka ni ahli yang betul-betul Fatrah ni maknanya ni lemah. Dan mereka ini adalah yang keadaannya tadi tenang. Fatrah. Al-Fatrah ni maknanya dia lemah. Betul lemah macam mana? Dia serahkan betul-betul diri dia, tak punya apa-apa. Allah je. Dia lemah tu maknanya. Fatrah ni. Maknanya dia tenang aja. Dia tak ada rasa apa-apa tu, tenang bagi dia. Kalau dia rasa ada pemilikan, dia rasa ada diri, dia jadi tak tenang. Dia takut. Dia mesti sentiasa dalam keadaan tak ada rasa pemilikan ataupun akuan diri. Maka ada lagi. Selepas Nabi Isa tu ada orang yang begini, yang Allah Ta'ala maksudkan tadi. Lepas tu dia ni tenang dan redha dia. Apa susunan yang Allah nak, dia nafas dia turun naik setiap saat, apa yang berlaku, dia sentiasa redha. Dia tahu Allah yang menyusun diri dia. Ini nama dia Al-Fatrah. Sampai kepada Nabi SAW
baru Al-Fatrah ni tadi mana tertutup sebab naiknya matahari yang lebih jelas kepada sekian alam, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan inilah orang-orang yang Allah Ta'ala kata dia menjelaskan. Dan selepas Nabi SAW ada juga Al-Fatrah ni tadi. Inilah golongan para wali Allah yang Allah maksudkan. Selepas Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi Isa tu ada juga wali Allah juga, Al-Fatrah juga. Tapi dia di zaman selepas Nabi Isa untuk nak menjelaskan bahawa Nabi Isa mengatakan akan terzahir penghabisan Nabi. Tak tahu berapa ratus tahun waktu tu. Selepas Nabi Isa naik ke langit, berapa ratus tahun sampai Nabi SAW? Ada 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Sampai itu masih berjalan bertukar-tukar Al-Fatrah ni tadi, wali-wali Allah. Untuk menjelaskan bahawa Nabi Muhammad ni akan lain. Ni golongan-golongan orang yang maknanya mereka ni mendapat tadi nanti di padang mahsyar, mereka ini mendapat rahmat Allah tanpa dihisap lah. Bagi juga dia punya loket kalong tu, kitab dia, tapi kitab dia penuh dengan cahaya. Ni golongan yang dikatakan golongan yang dimaksudkan ni awalun. Golongan yang awal-awal lagi dia nak serahkan diri dia kepada Allah SWT supaya tak mau ada rasa kawan. Inilah dikatakan ya manusia yang selamat. Selamat sebab di dunia lagi dia tak buat huru hara. Huru hara ni maknanya merasa kepemilikan, merasakan keakuan diri tu huru hara. Tapi ini tak, dia tak huru hara. Dia lemah, tak ada siapa-apa, tak boleh buat apa-apa, bergerak pun Allah gerakkan, hidup dia nafas dia turun naik Allah pun dia lemah longlai, dia tak punya apa-apa, dan dia sentiasa tenang duduk dalam keadaan tu. Tenang dan ridha Allah Ta'ala susun hidup dia. Ni namanya Al-Fatrah yang mana dibagi tahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita memantapkan, kita kena cari manusia yang begitu. Golongan yang di dunia lagi dia tidak huru hara, dia sentiasa berada di dalam keadaan ketenangan, ditenangkan oleh Allah SWT. Dia inilah yang dikatakan khalifah pembimbing rohani yang nak selamatkan kita. Ini Allah Ta'ala sendiri kurniakan kita. Siapa yang jumpa dia, pemimpin ni, sultan ni, raja pembimbing ni, orang arif billah ni, sultan ni, raja yang faham tentang Allah Ta'ala ni, Allah kurniakan kepada, ada di muka bumi ni, maka cari. Allah nak bagi kita mudah lagi. Allah tu sayang kepada kita. Rasulullah pun dah memberikan tadi banyak sabda-sabdanya tentang jenis manusia yang kita harus ikut. Sultan, raja, pembimbing rohani kita. Itu tadi. Jadi raja-raja yang ada sekarang ni, pemimpin-pemimpin Islam ke, semua ni tadi ada dia punya sekarang ni ada sesuatu di belakangnya. Ada agenda daripada Yahudi untuk menggelapkan mata kita, seolah kita nampak dia tu raja pembimbing kita, nak bawa rohani kita mengesahkan, sedangkan dia sendiri tidak kenal diri, tidak kenal Allah. Jadi kita boleh faham dah. Itu sekadar raja yang maknanya di luar dia. Dia tak boleh membentuk dalam. Sekadar raja untuk menjaga luaran. Tapi dia tak dimaksudkan Rasulullah yang mana kalau masuk satu negara atau negeri tu, kalau tak ada khalifah, pembimbing rohani, maknanya kita jangan duduk dekat negara tu, Rasulullah kata. Kat negeri tu. Pindah cari negeri, negara, orang yang arifin billah, yang khalifah yang betul-betul. Begitu sekali Rasulullah nak. Kita disuruh hijrah, jangan duduk. Jangan duduk di tempat negeri ataupun negara yang tidak ada pembimbing rohani ataupun raja, sultan, pemimpin yang nak bawa kita kepada kenal kepada Allah. Dia sendiri tak kenal, macam mana kita? Jadi kita eloknya kita pindah, hijrah. Rasulullah kata tak, jangan duduk situ. Ini bukan saya cakap. Rasulullah kata. Rasulullah saja ni pada pandai, mana ada hadis, carilah sendiri. Semua saya nak sebutkan, carilah sendiri. Itu jadi. Ataupun nanti satu hari kamu dengarlah sendiri. Kamu pakar hadis kan. Lagi hebat ulama-ulama sekarang ni. Pergilah jumpa dia, tanya ada tak hadis. Itu tadi. Saya bukan cakap main-main, tapi itulah saya nak bagi tahu bahawasanya ada jenis manusia yang gitu. Ilmu-ilmunya tu di sisi Allah. Dia belajar juga kitab-kitab dia, tapi dia ilmu dia di sisi
Allah. Dia sekadar baca je tapi dia akan nunggu tadi. Anzala ala abdihil kitabah walam yaj'al lahu iwaja. Dia macam Rasulullah SAW, para Nabi. Dia menunggu juga. Walaupun dia dah tahu, dia menunggu yang terkini apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Itu gitu. Jadi manusia-manusia begini kita nak. Pengetahuan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia belajar juga tapi dia tetap juga pengetahuan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita kena jumpa. Kalau kita tak jumpa, kita tak akan faham kitab yang kat dalam diri kita. Dan kita tak faham, kita baca Quran, kita tak nak tadabbur. Kita baca Quran banyak tapi sekadar lepas di kerongkongan saja. Tak faham, tak jadikan dia tu tadi penyembuh segala penyakit jahil pada Allah. Penyakit-penyakit lain dia nampak obat lain, dia tak nampak Quran tu penyembuh dan juga boleh bagi rahmat. Dia dapat rahmat Allah dan dia boleh bagi sebarkan rahmat tu tadi. Dia sekadar baca Quran, dia gitu. Dia kira dia nak Allah Ta'ala bagi dia upah. Macam dia baca Quran tu, berapa upah dia? Ya Allah, kau nak bagi aku baca Quran ni, berapa upah dia? Satu huruf 10 poin. Ni banyak dah aku baca ni poin. Jadi dia tertidur, tertipu kat situ. Padahal Quran tu, Rasulullah kata betul juga. Tapi itu bukan berhenti. Itu koma. Dia sambung dia ayat dia lagi. Quran disambung, kena baca, kena faham, amaliakan, tadabbur supaya memberi penyembuh, syifaun wa rahmatun lil, memberi rahmat kepada kita, penyembuh dan juga rahmat. Itu hala tujuan dia. Supaya jangan jahil, supaya jangan jadi huru hara. Bila kita membaca Quran tu kita dengan tadabbur, jangan tu. Yang jadi masalah kepada umat Islam akhir zaman ni adalah mereka ni membaca Quran tanpa dia kenal Allah. Itulah senang cerita. Bila kita baca Quran, Quran tu daripada Allah, tapi Allahnya kita nak kenal, nak faham macam mana, nak tadabbur macam mana, nak amalia macam mana. Kita baca Quran ni ayat Allah tapi Allah tu kita tak kenal. Itu bahayanya tadi. Sedangkan Rasulullah sebelum turun ayat Iqra pertama sekali kan, Rasulullah tu kenal Allah dulu. Bersih, suci, tak ada keakuan diri. Pasal Quran kena ambil wuduk kalau nak baca. Kan? Wuduk tu apa? Bersih luar dan dalam. Apa bersih dalam tu? Tak ada rasa keakuan pemilikan. Kosong. Sekosong-kosongnya kita tak ada apa. Nafas pun tak ada. Nafas turun naik tu Allah yang naik turunkan. Itu sebenar-benarnya kita perlu faham. Bila kita dah faham, mengimani, meyakini, kita bawalah dalam kehidupan kita. Yang mana yang dia tidak pernah tinggalan dan tidak pernah berpaling. Dan sesungguhnya Allah tu maha dekat. Hingga kan sebenarnya dikatakan maha dekat tu qarib, iaitu kita ni tidak ada yang adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi perhatikanlah dalam kehidupan kita ni, kenapa yang jadi umat kita begini? Dilagakan sana, dilagakan sini. Mudah sangat kita. Rasulullah dah ingatkan akan datang umatku dibuat main oleh Yahudi kafir ni. Seperti di atas meja makanan kan. Makanan kita ni macam diratah lah. Orang Yahudi, orang Majusi, Nasrani ni, Rasulullah maksudkan macam kita ni atas meja makan, kita ni diratah. Kita ni duduk atas meja, kita ni diratah. Mudah je kita ni. Suruh enjet, suruh ni, suruh renggang. Ya Allah ni. Ini kita dah berlaku. Rasulullah bagi tahu 1400 tahun lebih tu. Bukan tak terjadi. Terjadi dah. Mengapa kita masih lagi ragu-ragu lagi? Kenapa jadi begini? Sebab Rasulullah kata sebab apa? Mereka tak ramai ke Rasulullah? Dia umat Islam paling ramai Rasulullah kata waktu itu. Tapi dia buat gitu. Kerana apa? Iman. Dia tidak kenal Allah. Imannya lemah. Siang dia beriman, malam kafir. Malam beriman, siang kafir. Mudah sangat Rasulullah kata. Sebab apa? Dia tak mengenal Allah SWT. Ilmu mengenal Allah ni pun ditarik. Maknanya bila dia tarik, kasih sayang sesama Islam tu tidak ada.
Tak nak bersatu. Tapi kita belajar ni ilmu tauhid, ilmu mengenal diri, kasih sayang kita bertambah kuat. Sebab ilmu tauhid, ilmu mengenal diri mengenal Allah ni akan kuatkan lagi kasih sayang. Tapi kalau tak belajar ni, itulah kata tadi. Tauhid tu di mulutnya. La ilaha illallah. Tapi tak diamaliahkan. Tak mengambil sanad daripada pembimbing rohani, guru-guru rohani. Sekadar sebut la ilaha illallah tanpa kita tahu sanad-sanad dia sampai Rasulullah, kita takkan kenal lah. La ilaha illallah tu cara nak kenal Allah di situ. Ada akaidul iman di situ. Akaid tu ada 63 nak dijelaskan. Sifat 20 tu salah satulah dalam akaidul iman. Untuk nak dijelaskan, amaliahkan di dalam la ilaha illallah tu ada akaidul iman. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, yang tak boleh kita ikut maknanya. 20 lawannya 20. Wujud. Allah tu pasti, yang ada hanya Allah wujud. Itu nak dipahami di dalam la ilaha illallah tu lah. Maknanya pecahan dia tu, bedah siasat dia tu. Tapi manusianya sekadar dia sebut tapi dia tidak tadabbur la ilaha illallah. Tak menjumpai pembimbing arifin billah, maka inilah menjadikan huru hara keadaan kita. Peperangan jadi yang dikatakan tadi, Mahdi itu dah datang tetapi kita tak perasan kat dalam diri kita, dan kita akan jadi asap dukhan apa nama dia? Asap apa nama dia? Asap yang tebal yang menutupi kejahilan kita. Kejahilan kita lah menutup asap tu. Mahdi itu datang hidayah tu sampai kita tutupi dengan itu kata dia. Lepas tu datanglah Dajjal. Jadi Dajjal lah kita. Dajjal tu kita lah. Sebab kita yang buat hura dia. Kita yang menutupi hak Allah Ta'ala. Allah memiliki kita, kita kata kita boleh buat suka hati kita. Itu kata asap tebal tu menutup huru hara lah. Kiamat dah tu. Maknanya. Ini kita nak faham. Hadis tu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Jangan kita pandang yang tersurat dia, tersirat dalam diri kita tu. Kena kita fahami dulu. Tadabbur dulu. Baru kita tahu. Betul kan Imam Mahdi ni dah ada, ataupun yang Imam Mahdi yang dalam diri kita, mana mustahak lagi. Kan? Itu tadi. Mana tu Dajjal yang dalam diri kita. Iblis yang di luar ke iblis yang dalam diri kita. Betul. Itu semua tu kita kena faham. Kalau kita tak jumpa pembimbing rohani, memanglah kita terus tertutup daripada untuk memahaminya. Sebab memang Allah Ta'ala selain daripada Rasulullah SAW diutus membawa berita gembira untuk menjelaskan tentang kita supaya kenal Allah dan dapat Allah. Selain daripada itu, bila Rasulullah dah wafat, Rasulullah kata ada pembimbing pengganti untuk menjelaskan ini. Siapa tak jumpa, itu jadi huru hara lah keadaan ni. Jadi jangan kita tertipu dengan keadaan kita macam keliling nampak tenang, tapi sebenarnya dalam diri kita huru hara kiamat besar, kegelapan. Kita dibodoh-bodohkan. Kita ditipu. Kita ingat itu cahaya, rupanya bukan cahaya. Di dunia lagi, macam mana nanti kita nak mati? Lagilah kena tipu. Didatangi macam-macam. Nanti kita ingat, ni kau ikut aku. Kita pun ikut. Rupa dia yang menyamar jadi, iblis tu menyamar jadi orang yang kita suka di dunia. Kita pun ikut, rupanya sesat di roh kita. Sebab kat dunia lagi kita dah sesat. Di dunia lagi kita buta tentang Allah. Tak mau kenal Allah, kenal diri. Buta lah, tak faham lah. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kitab kita tadi, yang turun pada kita cerita-cerita Allah tu, kita nampak cerita kita. Kita tak nampak kisah-kisah Allah. Kita rasa kita tutupi cerita-cerita yang Allah bagi pada diri kita masing-masing. Kita kata itu cerita kita. Itu nama kufar. Cerita yang datang pada Allah semua betul, tapi kita tak duduk dalam keadaan yang asliah, iaitu dialah yang tahu menyusun kehidupan kita, tapi kita mandai-mandai kata akulah yang susun. Itulah tadi yang menyebabkan kita berada di dalam bencana besar. Dalam diri kita huru hara. Nafsul kita, perangai kita adalah perangai amarah. Nafsul amarah. Iaitu, apa tu amarah?
iaitu kita buat sesuka hati kita. Sesuka hati kita nak buat. Dan bila kita dapat sesuatu yang baik, kita bertambah puas. Bila tak dapat, kita membangkang, kita menyalahkan, macam-macam kita salahkan. Kita tak boleh menerima. Itulah nafsu amarah yang suka kepada perkara yang keburukan. Dia suka kepada nafsu amarah ni, suka buat yang keburukan. Apa tu keburukan? Akuan diri lah. Rasa ada keakuan diri, rasa kepemilikan diri tu tadi. Padahal milik kita ni milik Allah. Sebab kita datang daripada Allah, pulang kepada Allah. Jadi kita tak ada apa yang ada. 24 jam hak Allah. Jadi kita dah faham tu, kereta kita, anak kita, isteri kita, semua tu benda hak Allah Ta'ala. Kita diamanahkan untuk menengok-nengokkan gitu je. Macam orang jaga parking kereta yang saya cerita tu. Kereta datang macam-macam, tapi dia kata ni bukan kereta aku. Kau berapa jam? 2 jam dia nak ambil balik, kita kena serah balik. Jangan dibagi kita kudrat, bagi hidup, bagi nyawa. Bila Allah nak ambil balik, malaikatul maut datang nak ambil balik, dah expired, kita kata tak boleh. Kita bangkang, kita tak boleh terima. Mana boleh, belum waktu, aku tak nak mati lagi. Mana boleh, kan? Jadi bila kita rasakan tadi kita ada pemilikan bahawa nyawa tu kepunyaan kita, maka susahlah nanti, huru-hara lah hidup kita. Tapi kalau kita tak merasakan nyawa ni hak kita, nyawa ni hak Allah, di tangan Allah, Allah yang tahu susun hidup kita, maka selamatlah kita, tak huru-hara lah keadaan hidup kita. Beginilah keadaan. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Kita minta pencerahan daripada Pak Lang, Syekh Latif dan juga yang lain-lain, insya-Allah. Minta bahan penyerahan ataupun pertanyaan, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengurniakan berbagai nikmat, kurniaan dan nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala kurniakan, macam mana disebutkan Ustaz tadi, iaitulah nikmat iman, Islam, ihsan, dan juga nikmat ma'rifatullah, iaitu nikmat Allah SWT mengurniakan kepada kita dapat mengenal Allah SWT, dapat kenal dia dan kenal Allah SWT di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nikmat sangat-sangat besar yang mana kita berada di dalam keuntungan yang sebesar-besar apabila kita 24 jam kehidupan kita sentiasa dalam ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Jadi alhamdulillah lah, majlis kita ni majlis kita sama-sama nak mentadaburkan kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, nak mengamaliahkan kalimah ini, kalimah tauhid ini, kalimah sakti ini yang dibawa oleh semua para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Itulah daripada baginda Adam alaihi salam sehinggalah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi-nabi, nabi akhir zaman. Jadi alhamdulillah Ustaz menekankan tadi ni banyaklah di segi pembimbing rohani, di segi khalifah, yang mana kita dihuraikan dengan panjang lebar lah, dengan detail sekali. Perlunya kita ada pembimbing rohani ataupun mursyidah yang disebut dalam surah Kahfi itu, dan tidak ada satu waktu pun kita tanpa ada pembimbing rohani ataupun khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, aku nak lantik di atas muka bumi ini khalifah. Dan apabila baginda Rasulullah SAW wafat, sebelum lagi baginda SAW disimpan, maka dilantik dulu pengganti baginda Rasulullah SAW, iaitulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dibaiat, dilantik terlebih dahulu
semasa jenazah baginda Rasulullah SAW belum lagi disimpan, dikebumikan. Jadi begitulah besarnya pembimbing rohani, pengganti ulama warasatul anbiya ini. Dilantik dulu, ada pengganti dulu, selepas itu baru jenazah baginda Rasulullah SAW disimpan ataupun dikebumikan. Jadi alhamdulillah pada hari ini keadaan itu bersambung berterusan lah, daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan seterusnya seterusnya ulama warasatul anbiya diganti oleh ulama-ulama sehinggalah kepada arifin billah, sehingga ke hari ini khalifah ataupun sultan-sultan silih berganti. Tapi yang sebenar-benar kenal Allah SWT, yang dapat membimbing kita supaya mengenal Allah, mengenal diri dan kenal Allah dan mentauhidkan Allah SWT, itulah sebenar-benar khalifah yang sebenar yang kita tunggu-tunggu, yang kita kena usahakan ataupun kita kena cari dalam kehidupan kita supaya 24 jam kita berada di sisi Allah SWT. Kita rasa tidak ada keakuan diri, kita rasa tidak ada kedirian, tidak ada diri kita, tapi yang ada hanyalah keesaan Allah SWT. Itulah yang saya sedikit dalam petang ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. In tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalika wa la ila ahadin min khalqika ya ni'mal mujib ya ni'man nasir ya ni'mal wakil ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ni ada banyak-banyak santri ni, mari sama-sama kita berzikir kuat-kuat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tubna ilallah warja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Dalam banyak-banyak rezeki dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita merantau seluruh dunia, bertemu dengan para guru arifin billah, para guru mursyid dari banyak bangsa. Bangsa Melayu lah yang paling mudah untuk dipraktikkan. Ketika mana saya di Mesir, saya terdengar beberapa orang wali kutub yang dia merantau seluruh dunia mencari guru mursyid. Rupa-rupanya dia punya guru mursyid dia sebelah rumah dia. Dia pergi jumpa guru arifin billah di luar negara. Tiba-tiba guru arifin billah tu kata, guru mursyid kau dalam kampung kau juga, pergi balik jumpa. Jadi dia pun round the world, balik jumpa. Tatkala itu perjalanan ruhaniah yang berduri, yang rencam, penuh mihnah dan tribulasi, menyebabkan saya berjumpa dengan seorang arif billah berbangsa Melayu, duduk di Batu Pahat, yang sekarang telah wafat. Padanya lah
saya diislamkan. Saya boleh mengaku saya diislamkan semula kerana lidah saya berkata, Allah rupanya nikmat menjadi Islam. Padahal ketika mana itu umur saya sudah 25 tahun. Allahumma salli ala Muhammad. Habis yang 25 tahun aku tu sebagai apa? Tak ada rasa nikmat sebagai Islam. La haula wala quwata illa billah. Bila mengenangkan balik, bagaikan Sayyidina Umar yang makan berhala yang dia buat sendiri daripada kurma dengan tangan dia sendiri. Lalu dia menangis akan nasibnya dan tergelak pula kerana dia telah, orang boleh kata, dah kekeh dia punya berhala yang dia buat sendiri. Sekarang ini apa yang Ustaz Aziz ceritakan dalam banyak-banyak guru mursyid yang saya pernah temui adalah satu kaedah yang paling mudah sebenarnya, bukan susah, iaitu dengan menyatakan tidak ada yang wujud melainkan Allah. Dan saya berjumpa dengan Maulana Azrul, atau nama sebenarnya Mio. Dia kata terjemahan kalimah la ilaha illallah tu ialah tiada yang wujud melainkan Allah. Yang dia dapat pada guru Arifin Billah dia lah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kaedah ini adalah merupakan kaedah yang paling mudah, insya-Allah. Tapi jangan memudah-mudahkan ya. Kerana kalau tidak anda terpaksa melalui jalan highway yang panjang, yang kadang-kadang ada tol, kadang-kadang gelap, kadang-kadang breakdown, kadang-kadang pancit, kadang-kadang kena khianat orang tabuh paku atas jalan raya, kadang-kadang jam, kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan banjir. Iaitu jalan mu'tabar lah. Tapi walau macam mana pun itu jalan yang mu'tabar, yang diiktiraf oleh As-Sawadul A'zam, iaitu tarikat, tasawuf, tarik. Tarikat dengan tarik berbeza Allahumma salli ala Muhammad. Kena belajar sifat 20. Kena buka kitab untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sudah berjumpa kaedah yang mudah ini, jangan tak dihargai. Ya anak-anak, ini adalah kaedah ataupun yang khulasah dipanggil. Khulasah, sinopsis dia kepada sifat 20, kepada ilmu apa pun. Inilah dia sinopsis dia. Walau macam mana pun, kena tanazul juga. Kalau ada masa, kena belajar juga. Kena belajar juga sifat 20. Kerana sifat 20 ini jalan wasatiyah, ataupun dipanggil sebagai aqidatun najin, ataupun disebut sebagai aqidah wasatiyah, ataupun disebut sebagai firqah najiyah, ataupun golongan yang berjaya, ataupun disebut sebagai as-sawadul a'zam, yakni akidah ummah dan ulama Islam majoriti zaman berzaman. Allahumma salli ala Muhammad. Supaya tidak terlajak ke kiri dan tidak terlajak ke kanan. Apa maksud saya tidak terlajak ke kiri dan tidak terlajak ke kanan? Ada orang yang terlajak ke kiri, mensekutukan Allah dengan menyatakan Allah itu, zat Allah itu mempunyai tangan, ataupun disebut sebagai mujassimah, musyabbihah. Ada pula orang, ajaran yang bernama Sihak, yang menyatakan bahawa Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Ini sudah parah. Ini sudah parah.
Kalau ada Sayyidina Umar, saya rasa dia terus cabut pedang dia, pancung itu, kerana itu dikira sebagai menghina Nabi Muhammad SAW. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi golongan itu telah terlajak ke kiri dan terlajak ke kanan. Terlajak ke kiri maksudnya terlajak seperti jadi ajaran-ajaran yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti Qadiani ke, Syiah Rafidah ke, ajaran Matahari ke, ajaran Kaha ke, ajaran apa yang macam-macam lah, ajaran-ajaran sesat yang telah diisytiharkan. Terlajak ke kiri pula, punyalah nak kembali kepada Quran Sunnah sampai mengisbatkan zat Allah itu bertangan, berkaki, berjari, berwajah, berbetis. Semua itu ada dalil. Semua itu ada dalil. Tapi mereka lupa kena ikut akidah As-Sawadul A'zam, iaitu manhaj akidah ulama zaman berzaman, majoriti. Bukan ikut walaupun ulama besar tapi dia syaz, tapi dia tergelincir. Itu bukan ghuraba ya. Jangan keliru antara syaz dengan ghuraba. Orang-orang yang telah berlaku syaz ini boleh rasa bangga sekarang dengan menyatakan mereka adalah ghuraba. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Punyalah mudah, Allahumma salli ala Muhammad, untuk mengenal Allah ni. Sampai dalam majlis ini tak ada seorang pun yang bawa buku, tak ada seorang pun yang bawa pensil. Nak ceritanya tadah telinga je. Kalau bahasa Kedah dia loklak sikit. Minta maaf ni orang yang bukan Kedah, tutup telinga Ustaz. Mai bawa telok ya. Sampai tak tu. Dia Kedah ni memang ada kasar sikit. Kedah Perlis ni tapi hati baik. Allahumma salli ala Muhammad. Punya nak suruh kenal Allah, nak kempen ma'rifatullah, ma'rifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anehnya pengajian-pengajian yang seperti ini diperlecehkan. Yang tidak boleh masuk dalam masjid, tidak boleh masuk dalam media arus perdana, tidak boleh masuk TV, apatah lagi. Awal-awal lagi dicop sebagai sesat, awal-awal lagi tak dapat tauliah. La haula wala quwata illa billah. Mengingatkan saya baru-baru ini akan mimpi seorang syekh besar, waliullah, yang dia bermimpi Rasulullah tu cemas. Dia tanya Sayyidina Rasul, pasal apa cemas? Pasal apa sedih, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah kata, pada malam ini 1,500 orang umat aku mati. Akan tetapi dia 1,500 orang tu, seorang aja yang dikira sebagai beriman. Mau tak sedih? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi cuba fikir-fikirkan hati baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan marilah menyertai yang satu tu. Yang satu tu daripada 1,500 tu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maaf ada terlajak bahasa, tergores hati, itu semua tidak saya niatkan sama sekali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله. Kita dapat bersama pada petang ini
dalam rangka untuk meningkatkan tauhid kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta kita, tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Jadi yang berbagai ustaz sebut tentang pentingnya kita mencari pendidik, murabbi untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW pun Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah SAW dengan Nabi kata adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Rasulullah SAW dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Jadi kalau kita guru kata laula murabbi ma araftu rabbi, kalau kita tak ada pendidik, tak ada pembimbing, tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah bagi kita ilmu, moga-moga Allah bagi kita keikhlasan. Moga-moga Allah bimbing kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin al-mukasyafa wa yul fuqara ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim ila siratal mustaqim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di petang yang mulia ni, Sayyidul Ayyam, sama-sama kita berkumpul mengadakan kumpulan kecil ni bagi nak menyatakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita perbuat ni, di lebih-lebih lagi di akhir zaman ini yang bakal muncul Imam Al-Mahdi, kita menguatkan lagi kerohanian kita ini bersama-sama. Ibaratnya saya cakap dengan anak saya, isteri, di telaga ada sebuah telaga, lepas tu ada mesin automatik dan ada wire extension. Kalau kita tak ambil wire extension tu letak dekat tempat wire pump automatik tu, takkan bergerak, air tu takkan keluar. Itulah mana soket tu dia menyambung. Menyambung tu apa? Solat. Solat tu apa? Meniadakan keakuan diri kita yang ada hanya Allah. Tidak merasa pemilikan yang Ustaz Aziz beritahu tadi. Jadi saya nak sentuh di sini. Teringat tadi saya akan perkataan daripada Habib Ali Zainal Abidin ni, Setiawangsa tu. Satu hari seorang pemuda bermimpi Rasulullah SAW bahawanya dia lelaki pemuda tu dalam keadaan sedih. Dia mimpi tu dia pijak Rasulullah. Ni saya baru dengar ni. Tadi dia dikupaskan cerita pasal mimpi tadi tu. Jadi apa dia? Dipendekkan cerita. Dia ni rupanya bila dia siasah benda tu, dekat kasut dia tu ada Muhammadur Rasulullah. Dia dalam kasut dia ada Muhammad, dia pijak. Rupanya tu dia dapat satu olahan daripada mimpi tadi. Apa dia yang Habib Ali Zainal Abidin beritahu? Kita ni nak menyebut Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta nama Allah Subhanahu wa taala kena dalam kesucian. Dan satu lagi diceritakan bahawasanya seorang yang masuk dalam masjid dalam keadaan mabuk. Dia pemabuk, disebut nama Allah. Dia tengah mabuk ni kat masjid, Allah. Dia disebutnya tu. Jadi alhamdulillah seorang imam tu ambil dia bawa kepada di tempat wuduk tadi tu, dia basuh mulut yang pemabuk tadi tu. Jadi ahli jemaah yang di masjid tu, dia kata, buat apa kau nak bersihkan mulut dia tu? Dia memang mabuk dah, memang hari-hari dia mabuk, kau tak payahlah, dia kata. Dia gitu. Jadi apa yang imam tu cakap? Dia sebut nama Allah tu dalam keadaan mulut dia dalam keadaan najis lah, arak di situ. Ini nak diceritakan Zahiriyah yang diceritakan tadi, Zahiriyah. Jadi dikata kalau nak sebut nama Allah kena bersihkan daripada kekotoran tadi yang dia disanggup dia bersihkan. Jadi saya nampakkan yang tersirat di situ, kita nak sebut nama Allah, kita nak beramal, kita nak apa-apa semua, solat dan sebagainya, jangan ada najis. Jangan ada najis. Macam yang tu dia bersihkan mulut tadi, macam imam tadi yang diceritakan Habib Ali tadi kan. Jangan ada najis. Ada najis tu apa? Itulah pemilikan tadi tu. Bila kita rasa pemilikan, bila kita rasa ada keakuan diri kita merasai ada keakuan diri kita boleh solat, kita boleh berdiri, kita boleh apa-apa. Mana pergerakan kita boleh memasak, kita boleh bawa kereta, kita boleh macam-macam lah. Pemilikan, kita rasa pemilikan. Kalau dia ada rumah, dia rasa dia ada rumah.
Kalau dia rasa dia ada apa? Macam-macam lah. Harta, dia rasa itu harta dia. Kalau dia rasa dia infak ke mana-mana, dia tu aku yang infak. Itu pemilikan. Itu pemilikan. Itu najis. Apa yang tersirat di situ kan? Itu tersirat. Jadi apa dia? Allah Ta'ala nak melihat ahsanul amalah. Ahsanul amalah tu dia tidak rasa keakuan diri. Sama yang dikatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Iaitu apa dia? Ikuti Rasulullah SAW. Apa dia? Mengikuti itu sebenarnya itulah dalaman Rasulullah SAW. Dia tidak ada lagi merasai keakuan diri. Dia tidak rasa pemilikan. Yang dipecahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la mutakallimun. Lahul mawjud illallah. Semua tu tujuh sifat yang berulang tadi, sifat yang berulang tu jangan ada kita adakan. Jangan rasa ada pemilikan. Kita rasa kita hidup, kita rasa berkehendak, semua yang tujuh tu kan. Itu dipecahkan lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia membantu kita kan, dia bantu kita macam mana kefahaman. Bantuan tu datang daripada Allah. Saya ceritakan seorang jemaah dia ialah bermuzakarah dengan saya lah di WhatsApp kan. Dia kata saya ada rumah, dia kata saya ada mak, dia kata saya ada rumah, saya ada mak. Macam mana saya bawa rumah ni, dia ada rumah baru lah kan, rumah baru. Saya ada rumah ni rasa macam ada keakuan diri tak kalau saya nak bawa rumah apa tu untuk mak saya apa. Itu mak saya yang saya sayang lah, dia kata. Saya cakap sebenarnya ikutilah seperti yang dikatakan yang seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Hazza min fadli rabbi. Dia tak ada rasa pemilikan yang kekayaan tu dia tak rasa. Cincin dia diambil oleh iblis pun dia tak ada rasa apa. Sebab apa dia kata hazza min fadli rabbi, bukan aku. Aku tak ada rasa pemilikan apa pun, dia kata. Allah Taala dah letakkan aku sebagai nelayan dan aku naik balik pun sebagai kerajaan yang aku raja kan, Nabi Sulaiman alaihi salam. Aku rasa biar tak ada apa, semua milik Allah. Itu yang tu naik kod. Itu sebenarnya yang dikatakan apa pun yang ada dalam diri kita tak ada, semua Engkau ya Allah. Tak ada apa. Itu yang sebenarnya yang Allah Taala nak melihat ahsanul amalah tu apa? Dia tidak lagi merasai ada keakuan diri. Pemilikan tu tak ada. Itu baru betul yang dikatakan kita punya ialah masing-masing ialah semua dah faham. Yang mana yang pendengar YouTube yang selalu mendengar ni semua dah faham. Kita nak ni lah baliklah, refresh baliklah, maknanya komputer pun kena refresh balik kan, tekan refresh tu dia refresh baliklah. Itu sebenarnya kita dah sama-sama faham ni. Dan apabila keluar daripada perkataan mutakalimun yang tak ada rasa lagi keakuan diri, dia akan jadi satu tenaga rohaniah tadi tu. Itu dia. Memang kena diceritakan benda ni. Kita sama-sama muzakarah dan sebagainya dengan ahli keluarga ke, anak-anak dan sebagainya. Itu yang sebenarnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita ni, saya sendiri pun sama-sama kita menelisik dari dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itulah yang seperti dikatakan tadi, najis. Bila kita ada lagi rasa pemilikan, itulah najis. Macam mana nak cakap tu? Kotor kan, kotor najis. Ada Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dia pendengar YouTube, pendengar TikTok pusing, saya tapis kan, saya filter dulu yang mana nak ni kan. Bukan filter apa, dia kadang-kadang dia nak tahu benda ni kan. Pusing, rupanya dia anak buah kepada sepupu saya yang berada di Segamat dulu. Sekarang ni. Jadi itulah dia dapat macam mana mati sebelum mati. Saya pun tak dapat macam tu. Tapi itulah masalah bagian masing-masing. Jadi dia suka cerita benda-benda macam ni. Dia nak naikkan lagi kerohanian dia. Dia dah rasa benda ni tak ada pun diceritakan. Saya terus cakap, kalau apa-apa kalau tak faham tak apa, jangan tanya pada yang bukan ahli, tanyalah bukan dengan ahli. Siapa-siapa pun yang betul ahli lah. Tu dia. Kita orang kata apa? Yang Ustaz Aziz cerita tadi, saya teringat cerita Barsisah. Barsisah dia seorang yang ahli agama. Tapi dia tertipu dengan siapa sebenarnya? Dengan iblis. So Ustaz Barsisah Ustaz iblis. Cerita itulah dipendekkan cerita kan. Alim betul kan. Dia tengok dekat dalam masjid alim, dia rasa dia terikut dekat situ. Sebab apa yang Ustaz beritahu tadi, dalaman dia tak dapat Mahdi. Dicontohlah dia Mahdi dia tak dapat. Sebab dia tak kenal yang dalam ni. Bila dia kenal dalam iblis yang dalam ni, dalam diri kita wa fi anfusikum, dia akan kenal yang luar tu pasti. Macam Syekh Abdul Qadir Jilani lah kan. Kau tak payah tipu aku lah, aku tahu kau siapa. Kataan kau tu aku tahu. Tu maksudnya gitu.
Tu maksud kita nak bersama-sama. Last kali dia bersisah pun habis. Dalam keadaan mabuk, dalam keadaan dia bunuh perempuan Allah, bunuh lagi, macam-macam lah yang berlaku dengan sebab arak tadi tu. Yang iblis bagi dia. Sikit je dia kata, sikit je kau kena jumpa aku, sikit je aku bagi. Oh, nampak tak? Sebab apa dia tak kenal iblis dalam mantra tu, Dia tak wafi anfusikum afala tubsirun di situ. Hati-hatilah kita, hati-hatilah kita. Hati-hati maksud saya bukan apa, kita mempelajari benda ni lah. Kenal diri, kenal Allah, pasti dia akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Olahan demi olahan dia tahu. Seperti Syekh Abdul Qadir Jalani lah yang saya cakap tadi, dia akan tahu suara iblis ke suara mana. Dia tahu, insya-Allah. Sama-sama kita kuatkan dalaman kita, kuatkan keluarga kita untuk sama-sama mendapatkan mahdi dalaman ni, mahdi ni. InsyaAllah. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah pada hari Jumaat yang penuh barakah ini dapat kita berkumpul sekali lagi di majlis Talk Kenal Diri Kenal Allah di bawah bimbingan Syekh Aziz. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapat jemaah baru, si cilik 2 orang. Tingkat tahu apa, Dek? Tingkat tahu apa? 3, alhamdulillah. Seperti yang kita selalu dengar nasihat-nasihat, pesanan-pesanan daripada Syekh Aziz mengatakan dunia kita ni sebenarnya sudah akhir zaman dah, mengakhiri dunia. Tak lama dah kita ni. Jadi saya juga mendengar daripada asatizah daripada luar sana, katanya sekarang ni kita nak mendidik anak, bukan masa dah untuk target anak ni dapat A, dapat sambung belajar mana-mana, sekolah pandai-pandai, bukan masa dah. Dia kata sekarang ni yang penting adalah mendidik anak kita kenal Allah, jaga tauhid, jaga akidah anak kita. Jadi alhamdulillah anak-anak yang datang sini mereka didedahkan, diajar dengan cara untuk menguatkan lagi akidah mereka, dan bapa atau ibu yang sayang pada anaknya dan anak-anaknya macam inilah bawa anak ke majlis-majlis ilmu mengenal Allah ni. Jadi ada juga bapa mak yang sayang anak, bagi duit, mak anak minta duit, mak nak pergi study group, jumpa dengan kawan, bagi duit. Mak nak duit nak pergi tengok wayang, bagi juga, tu sayang juga, tapi sayang yang membawa keburukan kepada anak-anak. Sebab sekarang ni zaman yang penuh fitnah, lebih-lebih lagi dengan penggunaan handphone yang tanpa sepadan. Jadi banyak, hampir 90% lah, boleh dikatakan 90% anak-anak remaja rosak disebabkan dengan penggunaan handphone yang tak ada pantauan daripada ibu bapa. Jadi kita pun kalau kita tak mampu untuk mengajar anak kita direct, bawalah ke majlis-majlis ilmu. Jadi adik bersyukur adik mendapat seorang ayah yang begitu perhatian nak menjaga akidah anak ni. Jadi mereka juga memberi perhatian. Semoga mereka diberi kefahaman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak-anak di sini semua terhindar daripada fitnah dajjal, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan oleh Pak Alang, Ustaz Auza'i, Latif dan Indra, semua saudari kita semua tu daripada Khatib Rabbani lintasan kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat suci yang mana mereka mengajakkan kita sama-sama mengesahkan Allah seperti mana Allah tetap kekal abadi, mengesahkan dirinya cukup. Itulah apa diulangkan terus buangkan akuan-akuan diri kita, kerana lagi banyak kita buang akuan diri kita, lagi Allah nak lenyapkan diri kita, lagi itulah kita akan mendapatkan nikmat yang sebenar. Selagi masih ada satu lagi akuan-akuan diri kita, selagi itu masih ada lagi bencana atau malapetaka besar. Maka buangkan habis-habis, kosongkan betul-betul supaya kita tak rasa apa-apa milik. Nyawa kita di tangan Allah semua. Kita tak memiliki harta apa pun.
yang kita miliki adalah yang adanya Allah Subhanahu Taala yang tahu menyusun kehidupan kita. Inilah yang dinamakan kehidupan yang dikatakan mutmainnah, yang tenang, di mana kita benar-benar bersungguh-sungguh nakkan Allah semata-mata. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita kembali. Yang makna kembali itu adalah jangan rasa ada kepemilikan ataupun rasa ada nyawa, ada rasa hidup. Kerana hidup ni adalah cerita-cerita Allah. Kita akan nampak nanti jelas. Ni cerita-cerita Allah, kisah-kisah Allah, skrip-skrip Allah. Seperti mana saya telah jelaskan macam mana cara untuk kita memahami segala ciptaan-ciptaan Allah. Selama ni kita hanya nampak ciptaan Allah tu, dia tu memiliki kuasa. Tapi bila kita mengkaji, kita melihat sebenarnya semua makhluk-makhluk yang Allah jadikan, semuanya adalah pemiliknya adalah Allah SWT. Baik malaikat, baik nabi-nabi, jin-jin, iblis, ya Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, semuanya itu mempunyai pemilik. Pemiliknya adalah Allah, termasuk kita. Jadi kita tahu sekalian alam ni pemiliknya adalah Allah. Jadi Allah akan memberikan mengikut asma-asma ataupun nama-namanya untuk diberikan kepada makhluk-makhluknya. Jadi kita akan nampak mereka tu mempunyai sifat-sifat yang Allah Ta'ala berikan. Sifat malaikat ni pencabut nyawa, daripada kegerunan, percikan daripada nama kegerunan Allah. Percikan itu adalah malaikatul maut. Jadi tu ngeri kita nak nampak dia tak pernah senyum. Tu hanya kegerunan wajah Allah yang serpihan aja. Jadi Allah memberikan tu semua menyatakan yang Allah tu lebih lagi hebat, lebih lagi berkuasa. Kalau kita nampak malaikat tu maut tu kuasa, maka kita menampakkan satu kesyirikan, mana kita tak nampak Allah sebelumnya. Itu masalahnya, kita kena kenal sampai kita tak ada pemilik, dan baru kita akan nampak semua yang ada pun pemiliknya tetap Allah. Malaikatul maut bukan memiliki dirinya, melainkan Allah yang memberikan hidup ke cerita-ceritanya tu semua daripada Allah lah yang pemilik malaikat tu tadi dan pemilik sekalian alam tu. Bila kita dah faham, dah tadabbur kat situ, maka kita akan faham lah. Maka apa saja pun makhluk-makhluk Allah semua adalah pemiliknya adalah Allah. Maka kita tak nampak yang lain. Melainkan sebelumnya kita nampak kata Abu Bakar, melainkan Allah lah sebelum. Itu yang kita nak sampai situ. Maka kita berkehidupan dengan cahaya Allah dan cahaya Muhammad terang. InsyaAllah. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan. Afu minkum dalam menyampaikan ada rasa keakuan diri, kepemilikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri. Lilladzina